masuk kelas dah? PDPR Masih online. lagi PDPR lah. Oh, okay. Kira Ustaz mengajar dalam bahagian apa ya? Sorry lah, nak tanya juga. Tak apa. Okey, tak masalah. Mengajar apa ni untuk diploma syariah lah. Syariah. Syariah. Okey. Sebab kami punya program ni dia setiap minggu lain-lain ustaz lah kita jemput untuk lead bacaan lah. Macam kami cubalah untuk malam ni adalah minggu ke-6 lah. Kami buat grup untuk khatam Al-Quran tu. Jadi setiap orang ambil satu juzuk. Jadi bila komplit 30 orang baca tu kira lengkap satu Al-Quran lah kiranya. Cuma kita buat dia selama 30 minggu. Jadi bila genap 30 minggu at least satu orang tu lengkap lah sebenarnya 30 juzuk tu. Ya. Masya-Allah. Itulah. Ini minggu ke-6 lah. InsyaAllah kita pun cuba konsisten lah kan. Sebab nanti mudah-mudahan insya-Allah. Bila nak Ramadan nanti mudahlah kan untuk orang kata nak rajin nak membaca tu kan. Ya. Okey, saya kejap ya. Saya jemput yang lain sebentar. Okey, tanpa melengah masa lagi, sebab kita jalan je dulu, nanti saya akan maklumkanlah kita dah baca takat mana. Okey, dipersilakan Ustaz untuk surah Yasin dulu. So bacaan ni maknanya saya akan lead lah kan. Ustaz baca. Kita bersama-sama. Bersama-sama tapi mostly diorang akan mute lah dia punya mic supaya tak nak ganggu kan. Baca. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia pimpinan cahaya petunjuk dan juga rahmat. Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami terlupa. Ajarkanlah kami, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikanlah kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Dan jadikanlah ia sebagai penolong kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, seterusnya boleh Ustaz kita nak dengar sedikit tazkirah dalam 10 minit lah, supaya mudah-mudahan kita dapat sesuatu lah, kan, daripada perkongsian pada malam ni lah. Jadi silakan Ustaz. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين. Jadi terima kasih kepada Tuan Amir dan juga semua yang berada di dalam Zoom Maya ni, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada malam Jumaat ini dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pandu kita, insya-Allah. Jadi saya tertarik bila Tuan Amir kongsikan yang ini dari sudut perjalanan tuan-tuan dan puan-puan dalam grup ini, maknanya ada kesinambungan dari sudut pembacaan Al-Quran yang ini baca sedikit-sedikit seorang sikit kan, untuk komplitkan 30 juzuk Al-Quran dalam satu masa. Ini adalah satu pada saya satu aktiviti yang sangat baiklah kan. Yang mana kita sebut dalam doa yang kita bacakan tadi, dan kita nak salah satu daripada tujuan kita membaca Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dengan Al-Quran, dengan menjadikan ianya sebagai imam, sebagai petunjuk kepada kita, pimpinan, wa nuran, cahaya, dan hudan wa rahmah. Jadi kita tahu bahawa tujuan penurunan Al-Quran ini kepada manusia yang paling besarnya itu adalah memberikan hidayah kepada manusia. Sebab itu kita tengok di dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bahawa surah Fatihah ini adalah surah yang paling banyak kita baca dalam satu hari dalam solat. Dan antara ayat yang kita baca dalam surah Fatihah ini adalah doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita mohonkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita. Jadi bila kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bagaimana untuk memperolehi petunjuk tersebut? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah, yakni selepas daripada surah Al-Fatihah, Allah sebutkan tentang zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita tengok penurunan Al-Quran itu kepada manusia, dia mempunyai tujuan-tujuan. Ya, ini kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah juga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 185, Allah kata tentang tujuan penurunan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Hudan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 tujuan penurunan Al-Quran. Jadi nak melahirkan rasa kecintaan kita kepada Al-Quran, kita kena kenal apa sebenarnya tujuan Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Dan tujuan penurunan Al-Quran yang paling besar adalah memberikan hidayah kepada manusia. Jadi bila kita tengok, para ulama menyebutkan bahawa hidayah Al-Quran ini akan membawa manusia kepada 3 tahap ataupun 3 peringkat hidayah. Yang ini dalam Al-Quran Allah ada sebutkan. Yang ini peringkat yang pertama dalam hidayah disebut sebagai hidayatul irsyad. Hidayah al-irsyad. Kita sebut hidayah al-irsyad. Makna kata hidayah al-irsyad ni adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengenal jalan yang baik dan juga jalan yang buruk.
untuk kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lorongkan kita, kenalkan kita yang mana jalan yang baik dan yang mana jalan yang buruk. Sebab itu pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Al-Quran, tujuan penurunan Al-Quran, Allah kata apa? Hudan linnas. Yang ini hudan menjadi hidayah kepada seluruh manusia. Jadi maknanya orang yang beriman, orang yang tak beriman, kalau dia membaca dan mengkaji Al-Quran, maka dia akan temui di manakah ataupun apakah jalan yang baik dan apakah jalan yang buruk. Kerana itu adalah kontens ataupun tujuan penurunan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu mengandungi penceritaan ataupun mengandungi penjelasan mubin kepada sesuatu yang baik dan satu yang buruk. Itu peringkat hidayah yang pertama. Maka kemudiannya kita mohon lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita mohon. Kalau kita fikir, adakah kita ni tak dapat hidayah sebenarnya? Kita alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita iman dan juga Islam. Kita iman dan juga Islam. Yakni dari satu sudut kita dah mendapat hidayah. Tapi apa lagi hidayah yang kita perlukan? Yakni hidayah pada tingkat yang kedua, iaitulah disebut sebagai hidayatul taufiq. Ini hidayah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala melorongkan kita, menunjukkan kita jalan kebaikan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat melakukan kebaikan tersebut. Maknanya dari sudut pelaksanaan, untuk kita melakukan perkara-perkara kebaikan itu juga atas daripada hidayah taufik, yakni Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan penerangan terhadap huda. Jadi penerangan itu maknanya sesuatu yang bersifat, antaranya adalah bersifat syariat, perkara-perkara yang bersifat syariat. Sebab itu Allah kata zalikal kitab hudan lil muttaqin. Allah sebutkan tentang hudan lil muttaqin. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu juga kitab yang mengandungi syariat itu, tujuannya adalah apa? Untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi adalah manusia, hudan linnas, kemudian yang kedua adalah orang yang bertakwa. Kerana apa? Orang yang melakukan amal soleh ini, tujuan hujungnya itu adalah takwa. Semua amalan. Kita sebut tentang puasa, kutiba alaikumusiyam kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga begitulah puasa, begitulah tadi puasa, solat, zakat dan sebagainya, haji. Dan tujuannya itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hudan lil muttaqin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, peringkat yang ketiga yang tertinggi dari hidayah yang kita perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah disebut sebagai hidayatus sabat. Hidayah ketetapan, ataupun dalam bahasa mudah kita katakan istiqamah. Hidayah untuk beristiqamah di atas jalan yang lurus. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang surah Al-Kahfi, kita baca tadi. Wazidnahum huda. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan hidayah kepada mereka. Bukan bermakna mereka tak ada hidayah. Nabi SAW, orang yang mana membawa Al-Quran ni, membawa jalan hidayah kepada manusia, Nabi pun baca surah Al-Fatihah. Nabi pun menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Kerana apa? Kerana yang ketiga. Kerana hidayatus sabat itu, yakni kita perlu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidayatus sabat. Atau kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berada kekal di atas jalan yang lurus. Yakni kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Sirat, jalan. Sirat ini tuan-tuan dan puan-puan, sirat ni maknanya satu jalan. Kalau dalam Al-Quran, kita nak sebutkan makna dalam bahasa Melayu kita, terjemahan jalan ini, ada disebutkan sirat dengan kita sebut sirat tadi. Ada juga yang disebutkan dengan sabil, sin ba ya lam, sabil, yang ini jalan. Apa beza kedua-duanya ini?
Cuma saya nak bagi satu kaedah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang dalam Al-Quran, walaupun perkataan itu dari sudut terjemahan dia sama, yang ini jalan-jalan, tapi makna hakikatnya tidak ada yang sama. Ini berbeza. Jadi sirat ini kalau kita tengok dalam Al-Quran, tidak pernah didatangkan secara plural. Yang ini kata banyak kan, plural. Tak pernah. Tapi sabil dalam Al-Quran didatangkan dengan plural. Nak sebutkan apa beza kedua-duanya, saya bagi mudah faham. Ini kita boleh rentah negeri sekarang kan. Yang ini kalau kita ibaratkan highway, jalan yang besar itulah yang disebutkan sebagai sirat. Lane maknanya jalan di atas highway tu kita ada lane kan. Line kanan, tengah, kiri, yang itulah yang disebutkan sebagai sabil, jalan-jalan. Jadi nak sebutkan kepada kita, bila Allah kata ihdinas siratal mustaqim, kita mohon petunjuk jalan ini, jalan kebaikan itu sebenarnya luas. Sebab itu dari sudut dakwah Allah Subhanahu Wa Taala sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ini ajaklah manusia ini ke jalan sabil. Jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini pelbagai, kebaikan ini pelbagai. Ada orang buat baik dari sudut sedekahnya. Ada orang buat baik dari sudut dari sudut solatnya. Ada orang buat baik dari sudut baca Qurannya. Jadi semua itu adalah jalan-jalan kebaikan. Kita berada di atas satu sirat yang sama. Selagi mana kita berada di atas satu sirat yang sama, dan kita tahu bila ada line kanan, line kiri, line tengah, ada orang yang duduk atas line kanan yang mana dia laju, ada orang yang duduk tengah-tengah dia sederhana, dan ada yang di kiri dia perlahan. Maka sebab itu kan kita meraihkan setiap fitrah daripada manusia. Ada orang yang laju menerima kebaikan, ada orang yang pertengahan, ada orang yang slow, tapi kesemuanya masih lagi berada di atas satu jalan yang lurus dan mustaqim. Sikit lagi tuan Amin, mustaqim yang kita sebut tentang ayat tu lah, mustaqim, jalan yang lurus ini. Kalau kita fikir jalan yang lurus ke mana, jadi mustaqim ini dia berasal daripada perkataan qama. Qama ni maknanya berdiri. Kalau saya duduk ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya berdiri maknanya arah pergerakan saya itu adalah pergerakan ke atas. Jadi maknanya lurus itu adalah lurus ke atas. Saya bagi satu gambaran hamka disebutkan dalam tafsir. Dia kata dia ibaratkan kita berada di satu tanah yang rendah kan. Kita melihat kepada puncak bukit yang tinggi. Ya, ini dari sudut mata kasar kita nampak puncak bukit itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus kan. Kalau kita buang disebut semak samun lereng bukit, jalan yang lurus, nampak mata kita pandang ke puncak bukit. Puncak yang tinggi, lurus ke atas. Jadi itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kita mohon untuk ditetapkan di atas jalan yang lurus. Walaupun dari bawah kita tengok ke atas tu jalan yang lurus, tapi bila kita naik bukit macam mana? Kan kita pusing lereng bukit, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Tapi dalam minda kita dan dalam jiwa kita, kita tahu macam mana nak sampai ke atas bukit tu. Walaupun jalan bersimpang siur, banyak laluannya kan? Ada laluan kanan, laluan kiri, laluan tengah kan? Tetapi bila kita memahami tentang Al-Quran yang memberikan hidayah ini, insya-Allah mudah-mudahan kita sampai kepada puncaknya yang tertinggi, iaitulah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik dalam keadaan istiqamah dan juga takwa ni, insya-Allah mudah-mudahan. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz atas penerangan. Tadi Ustaz, saya pernah dengar ada yang cerita pasal tadi ada laluan tadi kan, sirat tadi laluan highway. Lepas tu setiap jalan tu kalau orang tu kebaikan dia lebih kepada membaca Al-Quran, sedekah, banyak solat semua. Jadi saya dengar lah ada ceramah kata setiap orang tu dia ada pintu syurga dia sendiri ya. Betul Ustaz? Betul. Betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menjanjikan kepada manusia ni, daripada setiap amalan tu dia ada pintu-pintu dia. Ini pintu-pintu kebaikan. Tapi kita tak nak sebut apa pada kita tak meremehkan sebarang kebaikan. Yang ni mungkin ada orang yang dari sudut solat dia biasa-biasa macam dia tunai yang wajib je, tapi kita tak tahu dari sudut sedekah dia macam mana kan. Ada orang mungkin dari sudut solat ni baik, tapi mungkin dia orang yang hidup sederhana, mungkin sedekahnya kurang kan. Jadi setiap manusia tu ada sabil dia.
Setiap manusia tu ada jalan yang dia tempuhi, yang pasti kesemua sabil itu, subul jamak kepada sabil, plural kepada sabil, berada di atas sirat, berada di atas satu jalan yang mana untuk capai kepada hala tujunya, yakni ketinggian, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Okay. Maksudnya saya faham bila penerangan tu memang jelas lah. Oh, okey, maksudnya itulah bahasa Arab tu, maksudnya bila terjemah bahasa Melayu sama, tapi ikutkan pentafsiran dia tu ada berbeza. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian malam ni. Ilmu baru untuk kami semua. Ialah ada bahasa Arab tu kan. InsyaAllah semoga kita semua istiqomah untuk meneruskan bacaan Al-Quran ni sampai bila-bila. Kan macam saya pernah dengar lah cakap, even kalau kita dah khatam Al-Quran pun jangan berhenti terus. Kita teruskan lagi. Teruskan mengulang sampai bila-bila. Okay. Itu sahaja perhentian pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih juga kepada yang sudi luangkan masa lebih kurang 1 jam, hampir 1 jam pada malam ni. Semoga kita mendapat sesuatu dan semoga majlis kita ni dirahmati oleh Allah. Okay, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Ada masa lagi kita akan jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semua terima Sama-sama. kasih. InsyaAllah. Terima kasih.